Kan engkau nak Allah biarkan kau pula nanti. Kena balik engkau. Jadi kita kena tengok dalaman orang tu. Jangan kita ingat dia bila dia tegar, dia keras, dia garang, dia tinggi suara, kita ingat dia, oh ya Allah. Padahal di sisi Allah dia tu orang yang dalam jiwa dia nak selamatkan kita, kasih sayang dia tinggi. Itu pasal apa ni, sahabat Nabi ada banyak. Kita pecah kepada 4 lah. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar tu garang. Abu Bakar dia lembut sikit. Osman lembut sikit kan. Kenapa Allah jadikan 2 garang, 2 lembut? Dan Rasulullah setuju semua. Tu semua jalan yang betul. Jadi kita kena faham lah. Tak semestinya kita nak lembut je semua. Kekerasan tu juga adalah kasih sayang. Kekerasan tu juga hikmah daripada Allah. Disetujui oleh Allah SWT. Tapi syaratnya dengan kasih sayang. Pandang dalaman. Yang datang tadi malaikat. Dia kata, semua sekarang ni benda yang haram jadi halal bagi kau. Benda yang halal jadi haram. Kita tahu yang datang tu malaikat. Kita nak ikut. Kita dah kenal diri, kenal Allah ni, kita nak pegang pada malaikat tak? Kalau dia cakap macam tu lah, misalkan, saya tak akan pegang. Sebab yang saya tahu, saya duduk di sisi Allah, ikut arahan Allah. Apa yang dia cakap, kalau dia tu malaikat, kita iya kan? Tapi kita tak ikut. Minta maaf lah. Ini tauhid tau, yang main-main. Ini akidah. Siapa pun kau, kalau kau cakap menyebabkan kita keluar daripada Allah, jangan ikut. Tapi kalau dia cakap, apa pun Allah bagi tahu engkau kena ikut. Itu boleh kita ikut. Tapi kalau apa yang aku cakap ni semua daripada Allah, jadi benda haram jadi halal bagi engkau. Jangan. Mana boleh. Walaupun dia kata ni amanah daripada Allah, jangan percaya. Tak akan boleh begitu. Malah kita makin takut dengan Allah. Nak merasa ada diri pun kita takut. Nak olahkan benda-benda. Tapi kalau yang datang tadi katalah maknanya bukan malaikat, kita tahu ini manusia, orang yang tak ada ilmu lah kata. Dia datang pada kita, Jis, kau jangan buat benda-benda yang haram. Kau kena banyak hilangkan diri. Kau banyak-banyak ingat Allah, ya tauhid dengan dia. Kau jangan ada rasa diri kau. Tapi orang tu dia bukan malaikat, bukan orang suci, dia biasa je. Kau nak dengar tak cakap dia? Dia ni dapat cerita pula, dia keluar mak dia dengan bapak dia, taman dia pergi entah ahli maksiat ke. Dia duduk, dia ni anak haram ke orang kata. Tapi dia cakap tu. Kau nak nampak dia anak haram lagi tak? Kita takkan nampak dia anak haram. Kan kita nampak waktu dia cakap tu, Allah turunkan kesuci. Itu waktu tu yang kita nak. Bukan mengenangkan dia tu siapa. Waktu terkini kita dengan dia tu macam mana cara dia? Waktu terkini kita dengan siapa? Ada rasa diri, ada rasa Allah, ataupun Allah je kita? Itu yang nak dilihat oleh Allah. Terkini kau tadi, adakah kau rasa diri kau lagi waktu ni? Tak ada. Itu yang nilai kau pada saat dan ketika ini adalah bila kau bersama siapa? Tak bersama dengan diri kau, hanya dia, bismillah, engkau ya Allah. Itulah nilai kau. Bila kau wafat kan, diulang balik nilai kau waktu ni, kau beruntung. Kau jaga benda ni. Benda luar akan nak menghalang supaya kau keluar daripada makam ni. Kau tetap jaga, lawan jihad. Kau dah tahu tempat dia, situ selamat, aman kan? Memang benda lain akan tak senang tengok. Yahudi Nasrani dalam diri kita ni semua tak senang tengok kita duduk. Sebab kita dah dia tak dapat. Dalam diri kita punya rasa. Iblis, ya, semua dia tak boleh masuk. Sebab ada sifat keegoan, kesombongan, munafik, tak boleh masuk. Jadi kalau kita buangkan semua tu betul-betul meluru, wah, kita dapat kebahagiaan ya Allah. Dan kita akan nampak nanti apa tadi, ala ta'budu. Sistem-sistem dia yang berlaku setiap detik ke depan ni dengan wazidnahum huda, dia bagi kita petunjuk untuk kita meyakini itu semua baik buruk, semua kita nampak dia semua. Berlaku pada kita ke, berlaku pada yang lain ke, kita nampak semua perbuatan-perbuatan Allah. Semua baik ke buruk ke, kita nampak seimbang.
Dulu pun sama zaman Nabi Adam ke zaman apa pun Nabi apa sampai Rasulullah itu juga ada baik ada buruk, ada baik ada hina ada itu juga. Ha. Tapi dia orang tu cerdiknya Nabi-Nabi, Rasul ni, para wali Allah cerdiknya, dia dah dibagi pengetahuan oleh Allah, kenal diri dengan Allah. Dia duduk dengan Allah, mutmain, irji. Jadi itu kita nak bagi tahu manusia. Itulah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama duduk sama-sama itu kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapatlah kita bersama-sama menceritakan tentang diri keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana perkara-perkara sebegini telah lama dilupakan oleh umat zaman sekarang ini. Jadi beruntungnya kita telah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, bukan kita yang nak menyatakan keesaan, tapi dia yang nak menyatakan keesaan. Kalau kita merasai begitu, dia yang menyatakan keesaannya, tak ada diri kita, maka itu yang sebenarnya diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang diperbincangkan semalam, dan hari ini dia akan ada kaitan sebagaimana yang penceritaan semalam dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya memang tak lain, hala tuju kita tak lain, sebenarnya dia saja mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita memang menyatakan diri keesaannya jua, tak ada diri kita. Kita menyebut dia tu seolah-olah macam ada dua, tapi tidak. Dia nak menceritakan bahawa yang dia tu menunjukkan esa dia lah sebenarnya, esa keesaan dia lah. Tak ada lain. Kita ni memang tak ada, dibinasakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana diceritakan, kedirian ni sentiasa datang, sentiasa tidak berpuas hati. Kita dah dapat hak tu kan, waqul ja'al haq. Bila kita kebenaran tu datang, pasti yang lain, yang batil pasti akan lenyap, tapi dia akan datang juga. Allah Taala tetap akan uji kita dan sebagainya. Tetap dia akan datang. Kedirian kita ni, sekiranya kita lalai, kita tidak memohon yang diperbincangkan pada petang ini, kita tidak memohon, iaitu yang dikatakan takut dan mengharap. Takut tu jangan ada kedirian diri kita, takut bahawa datangnya kedirian diri kita, dan mengharap keesaan dia. Keesaan yang dikatakan keesaan tu, dia yang mengesakan pada diri keesaan dia, bukan kita. Itu dia kata. Tu betul-betul kita duduk yang sebenar-benar tempat keesaan tadi tu sebenar-benar nikmat, ketenangan, keamanan abadi azali, kekal abadi azali dan sebagainya. Kita dapat dekat situ yang dikatakan irji'i ila rabbik, duduk dengan dia. Segala nikmat tidak duduk, nikmat tu masih ada lagi sifat dia kan. Kita tidak duduk di sifat tu, yang diberi nikmat tadi. Kita duduk di pemberi nikmat tu yang sebenar-benar. Itu yang sebenarnya keberuntungan kita diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya menyeru kepada rakan-rakan seperjuangan, rakan-rakan YouTube ni yang mendengar ni, jangan berasa berat untuk mendengar benda-benda macam ni. Tak kira lah apa pun yang kenal diri kenal Allah, mana-mana pun, jangan merasa berat untuk mendengar benda-benda macam ni. Sebabnya seperti yang diperkatakan semalam, setiap hari walaupun benda yang sama, tetapi kita tidak akan rasa, sesiapa yang tidak akan merasa bosan, dan dia sentiasa menceritakan tidak merasa diri itu susah dan ataupun terbeban, maka itu yang sebenar-benarnya dia mendapat yang Nabi Rasulullah SAW mubasyiran wa nizira, berita gembira tu dia dah dapat, dia bawa terus. Tu dia yang dikatakan mubasyiran wa nizira, berita gembira tu dia dapat, gembiranya, nikmatnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari kita dengar, maknanya hari, contohnya pada 13 hari bulan, 13 hari bulan kita dengar talk ni, besoknya kita dengar lagi 13 hari bulan, tak sama olahan tu sebenarnya Allah Ta'ala. Wa zidnahum huda, petunjuk Allah SWT tidak sama. Saya sendiri yang dapat merasakan sebenarnya. Jadi saya boleh ceritakan benda ni, saya ceritakan sebab saya dah rasa. Sebab tu saya boleh ceritakan. Itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila yang saya berkongsikan apa yang saya dapat ni,
tuan-tuan sendiri rasalah, rakan-rakan sendiri rasalah bagaimana kita buat, jangan kita dengar je, kita buat. Cuba buat. Duduk diam-diam, duduk dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan tak ada kedirian, dalam situasi yang ketenangan, dengar betul-betul, dengar dari pendengaran Allah, menjaga akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Disiplin tu kita perlulah, yang disiplin tu. Tak susah pun. Mula-mula memang susah. Tapi itulah, dalam susah ada senang, dalam susah ada senang. Kalau kita tak tempuh jalan susah, macam mana kita nak mencapai kesenangan tadi tu? Insya-Allah sama-sama kita bersama-sama kita mengajak untuk sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jihad yang sebenar-benar jihad. Jihad menentang hawa nafsu, kebatilan. Saya ulang lagi, qul ja'al haq wa zaqul batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah datang, yang lenyap, yang batil pasti akan lenyap. Pasti Allah Taala beritahu. Sesungguhnya yang batil tu memang dia akan lenyap. Insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah. Tadi apa yang diluahkan daripada saudara kita tadi, teman kita, adalah daripada kerohanian dalam dirinya, iaitu bersifat kalimatul Rabbi yang kudus, yang suci, disampaikan. Dia merasakan tadi. Jadi rasa tu tadi adalah rahsia Allah. Jadi rahsia Allah tu berbentuk rasa, dia diceritakan. Tetapi dia menceritakan teman kita tadi tak dapat nak diungkapkan kenikmatan tu dengan Allah. Tak dapat. Walaupun diceritakan berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun, tapi yang merasai kenikmatan lebur dengan Allah tu mesti tak dapat nak diungkapkan kenikmatan dia tu. Jadi besarnya kenikmatan tenggelam dalam keasyikan dengan Allah tu. Jadi cerita tu macam-macam cerita, tapi tak dapat, kalau orang tu masuk sendiri baru dia dapat rasa. Jadi ungkapan kesucian tu tadi yang akan membawa kita untuk supaya duduk sama-sama tenggelam, macam mana yang menceritakan tu merasakan. Baru kita dapat sampai maqam dia, apa yang dah diceritakan oleh teman kita tadi. Kesucian maknanya tak ada kedirian. Itu juga tadi kita antara hidup kita ni kesenangan dengan kepayahan. Payah, susah dengan kesenangan tu, antara kita duk fokus susah dan juga fokus senang. Sebenarnya Allah Ta'ala kata jangan kau duduk pada fokus kepada wa ila rabbika farghab. Akunya kau tenggelam. Nanti kau nampak aku yang menciptakan susah, aku yang menciptakan senang. Sedangkan kau dah menguasai antara susah dan senang tu adalah akunya yang tadi yang menciptakan. Itu maksudnya tadi fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, senang tu dua kali. Tapi senang tu yang dimaksud tadi, susah tu satu sebenarnya. Tapi bila kau dah memokuskan susah ni, bila nak datang senang, itu maka kamu tak dapat faham apa maksud ayat yang Allah Ta'ala bagi tahu. Dalam susah tu kau kena ingat, dalam susah tu kau kena ingat siapa yang menciptakan susah. Kau tak akan memikirkan lepas ni yang senang datang, automatik akan jadi senang dah. Itu maksud Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala ni dia sayang kita, dia bagi, tapi kita tak berdasiasat, tak olahkan, kita masih bawa kedirian kita. Maka itulah Allah Ta'ala kembali, alam nasyrah laka sadrak. Aku dah kata kau jangan ingat apa benda cerita-cerita yang lepas. Aku dah buangkan alam nasyrah, aku dah buangkan dekat kau punya otak, kat kau punya warafa'na laka zik, apalah, aku akan naikkan nama kau. Tapi kau tak buangkan, kau datang pada aku, macam mana aku nak naikkan sebutan nama? Jadi buang. Allah sentiasa nak buang. Yang lepas-lepas tu jangan diingat. Kehadapan kau sentiasa sekini dengan tenggelam, kau rasakan ada hanya Allah. Ya Allah. Dia yang cuma nampak nanti tak budu. Sistem dia semua kau nampak. Baik buruk baik, kau akan nampak tu juga.
Lebih baik kau duduk dengan Allah, rasakan tu semua olahan dia, baik buruk semua olahan dia. Tapi kalau kau tak duduk, kau ada kedirian kau akan berbeza-bezakan. Itu yang nama kau akan berbalah-balah. Kau nak duduk tak baik, tak nak duduk tak baik, kau risau nanti jadi tak baik. Dia akan jadi begitu nanti. Tetap tak tenang juga. Tapi bila kau kembali, Allah Ta'ala kata, kau akan tenang. Kita nak cari ketenangan dengan Allah. Tak ada rasa kedirian. Itulah amat-amat yang Rasulullah bawa. Masa benda yang lain, baik buruk apa, susah senang, kaya miskin, zalim baik, semua ada, berlaku sama juga dengan dunia Nabi-Nabi tu. Sama je kita. Jadi dia kan Nabi-Nabi kan dia faham, dia kenal Allah, dia duduk kat situ. Hingga kan dia dah nak sakaratul maut pun orang buat tak elok dengan dia, bunuh dia, nak bunuh dia, tikam dia. Sayyidina Ali kata, aku maafkan dia. Begitu dia punya dengan Allah tu tadi. Dia tahu dia lebih kepada Allah, bukan kepada dalam keadaan kondisi sakaratul maut pun orang cocok dia nak bunuh dia, berkeluar darah dan sakaratul maut pun dia boleh maafkan orang yang cocok. Abdul Rahman Buljam macam mana jiwa dia kalau di dalam kehidupan, dalam keadaan dia sakaratul maut, sakit amat sangat, dia boleh maafkan orang. Itu akhlak siapa yang ajar tu? Takkan Nabi Muhammad SAW yang bawa watak akhlak khuluqin azim tu? Jadi itulah sebenarnya bila kita dah kenal diri, kenal Allah, tenggelam, keluarlah akhlak-akhlak yang, sebab Allah nak mentajalikan dia, akhlak Allah gitulah. Dia bagi kau rezeki 30 tahun kau buat maksiat, buat melacur apa semua, rezeki dia bagi juga. Kau nak mi goreng satu mamak, Allah hantar dia mi goreng, ibaratnya mamak tu hantar tu rezeki daripada Allah. Kau buat maksiat macam mana, kau buat bunuh orang satu dunia, tetap Allah bagi dia sabar, maha sabar, sabru, Allah Ta'ala maha sabar. Dia ajarkan kepada makhluk dia nama Muhammad, kepada para nabi, para wali-wali Allah yang kenal, dia tajalikan manusia. Gitu akhlak Allah Ta'ala lah tu. Ya. Kalau selain daripada tu, itu menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat-sifat yang dia tunjukkan. Yang lain-lain asma' dia mana. Jadi kita nak duduk bahagian kat mana? Bila kita dah kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu kita nak duduk kat mana. Kita nak duduk dengan dia, dan dia yang tahu susun kita ni macam mana nak buat. Orang lain. Mak kita, bapak kita, keluarga kita, isteri, anak-anak. Itu jangan kita risaukan. Aku nak anak aku ikut macam aku. Jangan kita, itu bukan cara didik yang betul. Cara yang didik yang betul, kita tahu dah kita pun Allah yang kontrol. Kita nak gitu. Bila kita dah faham ni, ya Allah, mak aku, bapak aku, keluarga aku, isteri aku, anak aku, cucu aku, semua masyarakat ni aku nak engkau yang susun, ya Allah. Sebab aku tak mampu, aku sendiri pun kau. Jadi kalau apa-apa, ya Allah, bagi wazidnahum huda, untuk aku nak melaksanakan apa yang kau nak susun. Bukan aku yang menyusun, melaksanakan apa yang engkau nak nyusun. Itu Nabi, apa yang nak disusun pada umat dia tunggu daripada Allah. Bukan pandai-pandai dia, walaupun dia dah dapat, dia bukan nak ikut cara macam, dia tunggu yang kau lain. Tapi akhlaknya tetap mengesakan. Itulah dia. Jadi mudah-mudahan kita dapat pencerahan daripada Allah, wazidnahum huda lagi. Makin lama makin kita betul-betul bertambah yakin macam Nabi Ibrahim, minta lagi bertambah yakin, sampai dia dah cukup maksimum dia, sampai dia mati dalam keadaan betul-betul la ilaha illallah Rasulullah. Jadi mohon maaf atas kesilapan, kekurangan, menyampaikan ada kedirian, wa'afu minkum. Terima kasih atas perhatian banyak, dan kita sama-sama ilahun wahid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.